Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita nak buat pendedahan tentang pengakuan daripada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim yang amat mengejutkan kita semua. Anwar Ibrahim kata, bukan cari salah, saya mahu dapatkan semula dana projek disalah urus. Ini susulan daripada beberapa kenyataan daripada parti pembangkang menyatakan bahawa Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri hanya sekadar mencari salah ataupun salah daripada kerajaan terdahulu. Mereka mengatakan bahawa berhentilah untuk mencari salah daripada pemerintah ataupun takbir yang terdahulu. Kali ini Anwar Ibrahim kata, bukan cari salah, saya mahu dapatkan semula dana projek disalah urus. Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan kemungkinan mengkaji semula lebih banyak kontrak kerajaan sebagai sebahagian daripada usaha untuk mendapatkan semula dana yang disalurkan kepada projek yang disalah urus. Dalam ucapan dasar Kongres khas Parti PKR hari ini, Presiden parti itu menyebut mengenai program Jana Wibawa yang pada mulanya memberi manfaat kepada rakyat, tetapi akhirnya menyaksikan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menghadapi tuduhan rasuah dan salah guna kuasa. Menurut Anwar Ibrahim, ada projek untuk membantu Bumiputra seperti Jana Wibawa. Kontraktor mesti Bumiputra, tetapi ada juga China. Inilah sesuatu perkara yang betul-betul membuatkan kita terkejut kerana program Jana Wibawa sememangnya untuk membantu Bumiputra, kontraktor Bumiputra. Namun yang lebih membuatkan kita hairan ialah bagaimana ada juga China yang masuk dalam kontraktor atau masuk dalam Jana Wibawa ini. Itu sebabnya Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau sebenarnya mahu mendapatkan semula dana yang telah disalah urus atau disalah takbir. Menurut Anwar lagi, dan kemudian kita akan lihat kontrak lain. Bukan sekarang ada bisik-bisik. Anthony Locke sebut projek di bawah Kementerian Pengangkutan, kata Anwar, merujuk kepada Menteri Pengangkutan Anthony Locke yang menghadiri kongres berkenaan selaku Setiausaha Agung DAP. Berucap di hadapan lebih 1,300 perwakilan parti, Anwar juga berkata, mungkin terdapat kontrak lain akan disemak di bawah Kementerian Dalam Negeri yang kini diterajui Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail selaku Menteri. Kita mesti fokus untuk membetulkan kesilapan ini. Bukan niat saya untuk mencungkil kesilapan, tetapi saya mahu mendapat semula dana, kata Anwar Ibrahim. Katanya sambil memetik contoh kontrak tabatan banjir di Johor dan Kelantan yang menyaksikan dana tambahan diperuntukkan selepas semakan. Dalam ucapannya, Anwar turut mempertahankan penglibatan kerajaan dengan hartawan Syed Mukhtar Al-Bukhari yang dikaitkan dengan skandal Jana Wibawa. Tidak seperti derma politik kepada Bersatu, Anwar berkata, kerajaan sebaliknya meneruskan inisiatif yang menguntungkan rakyat, termasuk mencapai persetujuan dengan Syed Mukhtar untuk memberi 30% keuntungan bernas kepada pesawah. Ini inisiatif adalah pilihan kita. Apa pilihan mereka? RM200 juta masukkan dalam akaun parti dan entah yang lain saya belum tahu, kata Anwar Ibrahim. Sebenarnya saya tahu tapi saya belum hebahkan, kata Anwar Ibrahim. Kongres khas PKR sehari yang diadakan di Stadium Melawati Shah Alam mengumpulkan pemimpin dan ahli parti menjelang pilihan raya negeri akan datang yang dijadualkan pada bulan Jun ini. Bertemakan Malaysia Madani Pelaksanaan Idealisme, kongres itu diadakan bagi menggantikan kongres tahunan PKR yang ditangguhkan ke satu tarikh yang lain. Saudara-saudara sekalian, inilah satu pendedahan daripada Anwar Ibrahim yang kita memang tunggu-tunggu, yaitu pendedahan demi pendedahan berkaitan penyalahgunaan dana keuangan kerajaan dan juga apa sebabnya Anwar Ibrahim cungkil semua kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Anwar Ibrahim menyatakan
beliau mencungkil semua kesalahan itu adalah untuk mendapatkan dana proyek yang disalah urus. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Anda semua pasti tahu bahwa baru-baru ini Muhyiddin telah pun didakwa di mahkamah dan telah dibenarkan untuk keluar daripada tahanan SPRM dengan syarat Muhyiddin dikenakan jaminan sebanyak Rm 2 juta. Ketika saya mendengar tentang perkara ini atau tentang uang jaminan sebanyak 2 juta dalam masa singkat itu, saya terfikir-fikir, dari mana Muhyiddin akan mendapatkan 2 juta ringgit itu dalam masa yang singkat? Saya berpikir, adakah Muhyiddin sebenarnya boleh keluar daripada tahanan SPRM walaupun tidak punya duit? Namun yang mengejutkan kita, dalam masa yang dalam masa yang amat singkat, Muhyiddin mampu mendapatkan 2 juta ringgit dan akhirnya dibebaskan dengan uang deposit jaminan tersebut. Warganet sebenarnya terkejut dengan kemampuan dua anak Muhyiddin sediakan uang ikat jamin Rm 2 juta dalam masa yang singkat. Bagi orang-orang biasa seperti kita, bukan saja perlu singkat, perlu masa, tetapi mungkin besar kemungkinan mustahil untuk kita dapat mencari bukan sekadar 2 juta. 500.000 pun sangat susah. Tapi dalam masa yang singkat, dua anak Muhyiddin mampu menyediakan uang dalam masa yang singkat sebanyak 2 juta ringgit. Wah, ini banyaknya bukan alang kepalang. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin selesai membayar uang ikat jamin sebanyak 2 juta di kaunter pendaftaran jenayah Mahkamah Seksyen di sini pada 11.30 pagi pada Jumaat. Memetik sinar harian, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu melunaskan bayaran berkenaan menerusi dua penjamin, yaitu dua anaknya. Sebelum beredar meninggalkan kompleks mahkamah, ahli Parlimen Paguh mengadakan sidang media yang dihadiri puluhan media. Hakim Azura Alwi menetapkan jumlah itu selepas membenarkan permohonan daripada pihak pendakwaan terhadap Muhyiddin yang berdepan 6 pertuduhan kes rasuah berjumlah Rm 232.5 juta dan pengubahan wang haram sebanyak Rm 195 juta. Muhyiddin menjadi pemimpin bersatu ketiga didakwa di mahkamah ini atas tuduhan jenayah. Selepas ketua penerangannya Datuk Wan Saiful Wanjan dan timbalan ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Pada 21 Februari lalu, Wan Saiful didakwa di mahkamah atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah sebanyak berjumlah Rm 6.9 juta, membabitkan projek Jana Wibawa bernilai Rm 232 juta pada tahun lalu. Bagaimanapun beliau mengaku tidak bersalah. Pada hari sama, Adam Radlan dituduh atas dua pertuduhan termasuk menerima rasuah Rm 500.000 ringgit membabitkan projek Jana Wibawa. Pada pagi Jumaat yang lepas, Muhyiddin didakwa sebagai seorang pegawai badan awam, yaitu Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Bersatu, telah menggunakan kedudukannya untuk suapan yang berjumlah Rm 232.5 juta daripada seorang individu, yaitu Azman Yusof 51 tahun dan 3 syarikat Bulkari Equity Sdn Berhad, Neptrus Sdn Berhad dan Mamfor Sdn Berhad bagi sekutu parti itu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Dua lagi pertuduhan Muhyiddin selaku presiden parti itu didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram, yaitu wang yang berjumlah Rm 195 juta daripada Bulkari Equity yang dimasukkan ke akaun CIMB Bank milik Bersatu pada 13 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Itulah dia saudara-saudara pendedahan yang mengejutkan warganet
apabila ramai warganet terkejut dengan kemampuan dua anak Muhyiddin menyediakan uang ikat jamin sebanyak Rm 2 juta dalam masa yang singkat untuk mengeluarkan Muhyiddin daripada tahanan reman SPRM. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.